Yang Nabi kata barang siapa yang memulakan kehidupan itu, maka yang pertama Allah beri padanya petunjuk dan pedoman, dia tidak akan sesat. Allah akan berikan dia kecukupan, maka dia tidak pernah rasa kurang dalam hidupnya, walaupun hartanya dilihat macam sedikit, tapi dia rasa qanaah, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dan Allah beri dia perlindungan dan pemeliharaan daripada musibah dan balak bencana. Dan yang keempat, setan tidak boleh mendekati dia kerana dia telah dijaga dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada pengerusi surau Jumaat An-Naim dan juga seluruh ahli jawatan kuasa yang mentadbir surau ni atas jemputan. Alhamdulillah. Daripada Bukit Beruntung, saya ambil masa lebih kurang 1 jam 25 minit. Hari ini ramai orang, mungkin sebab cuti sekolah lah sebagainya lah. Nama saya Amran Yusof, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusof. Nombor IC 700517025671, umur 53 tahun. Asal daripada Bukit Selambau, Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Merantau ke Kuala Lumpur dan kemudian duduk di Bukit Beruntung semenjak 25 tahun yang lepas. Alhamdulillah, duduk di Bukit Beruntung 25 tahun tak pernah rugi. Sangat memberi keberuntungan. Atas muka bumi Allah tak ada satu pun yang rugi. Tak ada satu pun yang rugi, melainkan manusia memilih untuk rugi. Bangun tidur, baca doa dapat pahala. Solat subuh dapat pahala. Pergi kerja dapat pahala, makan nasi lemak dapat pahala, berbelanja untuk keluarga dapat pahala, datang masjid apatah lagi banyaknya pahala. Tapi dalam banyak-banyak pahala tu, manusia berebut-rebut juga nak buat dosa. Itulah manusia, sifat dia. Jadi malam ini insya-Allah dia tak ada tajuk khas pun, tapi bila tanya pada saya kata tengok dalam satu hadis Nabi SAW. Pada malam ini kita akan tengok tajuk mulakan hidup dengan tawakal. Kita akan cerita sedikit tentang tawakal tu ala Allah. Cerita yang itu lebih kurang. Sebab apa? Sebab manusia ni biasanya dia bertawakal last minute. Bila dah rugi, bila dah bankrupt, baru dia cari Allah Ta'ala. Masa dia mula meniaga, dia tak cari Allah. Masa dia mula meniaga, dia tak baca doa. Tapi bila dah bankrupt dah, baru cari pelajar tahfiz untuk baca Yasin. Dia tak baca juga. Masa dia tak ada masalah, solat macam biasa ataupun ikut-ikut suka dia je. Tapi bila ada masalah, tahajud 20 rakaat. Nabi buat maksimum 13 saja. Dia buat 20 rakaat. Esok masalah dia selesai, tak ada harapan. 2 rakaat pun tak ada harapan. Itu sifat manusia. Dia meletakkan tawakal bila dia rasa dia perlukan Allah, maka dia cari Allah. Tapi kalau rasa dia tak perlukan Allah, maka dia tinggal. Biar macam tu aja. Itu sifat manusia. Sebab itu Allah sebut clear
dalam surah pendek yang kita selalu baca, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, demi ruang, demi peluang yang Allah pinjamkan kepada manusia, ramai manusia rugi. Kenapa manusia rugi? Kerana di sebalik keberuntungan yang banyak, manusia memilih untuk buat benda yang merugikan. Maka itulah sifat dia. Jadi insya-Allah manusia itu kita semua. Kita semualah manusia itu. Termasuk saya yang pandai-pandai bercakap sikit-sikit ni pun nanya juga kalau tak dijaga. Dan kedudukan manusia Allah gambarkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 112. Manusia kalau tak jaga diri dia akan boleh jadi buruk daripada syaitan. Allah gambarkan dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Manusia kalau dia tak jaga diri dia akan jadi teruk daripada hayawan. Allah kata, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 179. Allah kata penghuni neraka nanti ramai terdiri daripada jin dan manusia. Jin kita tak payah kisah, sebab jin bukan adik-beradik kita. Jin kita tak payah ambil mangkuk isi air nang putih nang kui putih kui cari hantu sana, itu bukan tugasan kita. Tapi harus kita fikir, sebahagian besar di sebalik jin yang masuk neraka adalah manusia. Ada 3 sifat manusia yang masuk neraka. Mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi enggan memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, enggan memahami ayat-ayat Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada pandangan mata tapi pandangan hati mereka sudah lama buta. Pandangan mata ni nampak benda-benda yang melalaikan. Dia tak nampak benda baik. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga hati mereka sudah lama pekak lagi tuli. Mereka tak dapat peringatan dan seruan daripada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Kita ni, manusia ni, Allah andaikan kalau ada hati tapi hati tak digunakan untuk tasdik pada Allah. Ada mata lihat dunia tanpa melihat dunia itu daripada Allah. Ada telinga tidak mendengar seruan daripada Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Lebih buruk kata Allah. Bal hum adal. Mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Jadi kalau kita belajar tentang kemanusiaan, surah Al-An'am, surah 6 ayat 112 kata kita akan jadi seperti syaitan. Asyayatin al-ins wal jin. Setan daripada manusia dan juga jin. Kenapa Allah kata setan manusia dulu? Allah tak kata asyayatin al-jin wal ins. Tapi asyayatin al-ins wal jin. Kenapa? Sebab setan yang original ni, kalau dia datang kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lari dia. Riwayat Imam Muslim, apabila dengar azan setan ni lari. Sampai dalam hadis kata terkentut-kentut setan tu dengar azan. Itu hadis sahih. Paling tidak setan dia dengar azan lari. Kita dengar azan lari tidak, datang pun tidak. Oh tu sampai begitu. Maka sebab itu Allah kata asyayatinal ins wal jin, setan manusia. Setan original kalau kacau kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lari dia. Setan kita daripada manusia, cuba baca tengok a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia jawab bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada jiwanya, tak ada rasa. Maka sebab itu kita nak belajar tentang mulakan hidup tentang tawakal. Itu muqaddimah. Okey, baik. Rujukan kita pada malam ini adalah hadis an Anas ibni Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa Sayyidina Anas bin Malik ni siapa? Seorang budak yang dihantar oleh ibunya kepada Nabi dikala umur 10 tahun, dan dia tinggal bersama Nabi sehingga umur 20 tahun. Dan dia di kalangan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ribuan hadis. Yang paling tinggi itu ribuan hadis tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5374 hadis Nabi. Ya, Aisyah radhiyallahu anha 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik pun di kalangan orang yang ramai, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Selama 10 tahun dia tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Anas bin Malik, "Idza kharaja rajulu min baitihi." Apabila seseorang itu yang kharaja, keluar daripada rumahnya itu dengan membaca. Faqala, dia baca. Keluar daripada rumah dia. Buka je pintu rumah, keluar je tu, lantas dia baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu je bacaan dia. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai situ je. Kita orang Melayu pula, dia nak tambah baca panjang. Nabi baca macam ni, dia rasa tak cukup lagi. Dia kata tak apa comel. Dia pun baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hadis lain. Tapi hadis yang keluar daripada rumah, khusus bacaannya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Udah selesai. Kalau Nabi ajar gitu, maka begitulah kita baca. Kenapa? Seronoknya Khalilullah. Nabi baca gitu, kita ikut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini, kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, barang siapa di antara kita, lelaki maupun perempuan, kecil maupun besar, tua pun maupun muda, apabila dia keluar daripada rumahnya dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah ni, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tu je bacaan dia. Kalau ikut pagi ni, banyak ke tidak bacaan? Banyak. Boleh amal macam-macam. Contoh, lepas subuh, habis dah zikir-zikir subuh dan sebagainya, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Lepas subuh baca 3 kali, maka Allah pelihara dia, jaga dia sampai solat maghrib. Lepas maghrib baca 3 kali, ataupun khilaf asar. Macam tu je. 3 kali, Allah pelihara dia sampai subuh esok. Nampak tak Allah punya tawaran besar untuk kita? Udah sekat sampai pencen kita, tak terima-terima tawaran Allah Ta'ala. Ada tu bacaan itu. Selepas subuh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Baca 3 kali. Ada hadis lain, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Bahagian je, fadilatnya sama. Allah jaga dia. Kalau nak dapat pahala banyak, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali juga. Pahala separuh hari sampai zuhur. Ini ada hadis sahih daripada Juwairiyah Al-Haris, isteri Nabi SAW. Banyak. Tapi kita nak bagi benda hak paling mudah sekali. Hak paling mudah sekali, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ulama ketika menafsirkan hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud.
Ya, riwayat Imam Abu Daud, hadis ni adalah sahih. Jadi tidak boleh dipertikai lagi lah. Kalau dia khilaf tu lain, tapi hadis ni sahih. Ya. Ulama kata idza kharaja tu maksudnya apabila kamu keluar daripada rumah. Bermaksud apa? Apabila kamu memulakan kehidupan. Apabila kamu memulakan sesuatu urusan, nak pergi kerja ke, nak meniaga ke, nak masak ke, nak buat bantuan orang miskin, nak apa pun lah. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Dan pada saat itu, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Bila kita baca itu, pada saat itu, qala, lalu Nabi bersabda, yuqalu hina idzin, maka ada suara akan berkata kepadanya. Siapa dia? Orang yang membaca tadi itu. Hudita, kamu telah mendapat petunjuk dan pedoman. Orang yang keluar daripada rumah dengan bacaan tadi itu, ada suara yang menyampaikan kepada dia, hudita, kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi pedoman dan petunjuk. Puncanya itu saja bacaannya. Kedua, wakufita, kamu akan diberi kecukupan. Dan yang ketiga, wawuqita, dan kamu akan diberi perlindungan ataupun penjagaan. Fatatanaha lahu syayatin, sehingga setan-setan pun menjauhkan diri daripadanya. Tu fadilat dia. Siapa yang keluar rumah, siapa yang memulakan kehidupan hanya dengan simple thing, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia petunjuk. InsyaAllah dia takkan sesat. Petunjuk. Datanglah ajaran pelik-pelik mana pun. Apa ajaran yang terbaru ni? Sihak. Kan ya? Dah jadi macam hak Hogan pula. Sihak. Amma. Allah Muhammad itu adalah Allah. Itu ajaran pelik-pelik yang berlaku sekitar bangsa siapa? Bangsa Melayu lah. Yang duduk Islam ni dah lama dah. Macam-macam keadaan. Ya, dulu saya pernah pergi tengok satu ajaran sesat. Ajaran bahtera Nabi Nuh. Mengaji dalam kapal. Sanggup buat sampan mengaji kat dalam tu. Surau An-Naim punya elok, dia tak nak datang. Masjid punya besar, dia tak nak datang. Dia mengaji dalam kapal. Pun ada ajaran sesat ni. Kiri kanan. Merata-rata. Jadi apabila hudita, maka ada suara yang menyatakan, kata Nabi, kamu telah diberi pedoman, diberi petunjuk, diberi hala tuju, maka kita dijaga sehinggalah kita tidak akan sesat, terutama dari sudut akidah, keyakinan kita kepada Allah. Dari sudut sunnah, lari daripada melakukan bid'ah tapi melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji yang pertama, kamu akan diberi petunjuk. Janji yang kedua, wakufita, kamu akan dipercukupkan. Apa maksud cukup? Kalau betul-betul dia kurang harta, Allah akan tambah sesuai dengan keperluannya. Dan kalau betul-betul dia itu ada harta, tapi dia duk rasa tak cukup, Allah jadikan qanaah dalam jiwanya. Dia memandang apa yang ada sudah berpatutan dan mencukupi. Dalam bab harta ni saya selalu sebut, mudah saja. Allah bagi kepada kita keperluan. Tapi kita cuba mau mengambil kemahuan dan keinginan. Jadi sebab tu kita tak pernah rasa cukup. Kalau ikut makan sunnah Nabi, makan dalam banyak hadis. Tuan-tuan, paling mudahlah kita kat Malaysia ni kitab apa? Riyadhus Salihin. Karangan Imam An-Nawawi. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Rahimahullahu ta'ala anhu. Kitab ni paling mudah, dia cerita banyak tentang makan. Nabi sebut dah bahawa makan ni, Nabi kata makanlah beberapa suapan sekedar menegakkan tulang belakangmu. Maksudnya makan
apa yang kamu perlu. Kita makan sehingga membongkokkan tulang belakangmu. Bukan menegakkan, membongkok terus. Okey. Dan kata Nabi, kalaulah itu belum mencukupi, makanlah, lalu isi perutmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga dibiarkan untuk pernafasan. Kita makan 3/3. Full bagi. Saya ada sekolah tahfiz kecil tuan-tuan di Bukit Beruntung. Tak ramai pelajar, ada lebih kurang sekarang ni 45 orang, 25 lelaki, 20 perempuan. Tahfiz kami makan 3 kali jelah satu hari. Tapi di selit-selit tu ada juga orang hantar lah, itu rezeki lah. Tapi ada sekolah tahfiz 6 kali makan. 6 kali makan. Hui, boleh tahan. Bila nak ngapal ni? Tu kadang makan boleh tahan. Makan pula tu, ya Allah, mewah-mewah. Betul-betul. Hari ni Nabi suruh makan yang patut-patut, tapi kita ni hari ni viral. Lagi makanan tu nama dia pelik, mi racun. Semua sanggup pergi. Kalau ikut orang tak nak makan mi racun tu, tapi kita lagi pelik. Nasi lemak janda 3 lagi ramai. Tu kan janda 3 kali janda dah. Tu pun kita pergi. Allah, dia macam-macam, lagi viral lah. Dan manusia jalan satu Malaysia, ada grup dia jalan satu Malaysia, hanya jalan-jalan cari makan. Betul yang itu. Makan hari ni, kita hari ni, minta maaf lah, Tok Imam kita orang Arab kan. Ni, kadang orang Arab jual nasi apa? Nasi Arab, makan dalam talam. Kan ya? Dia kata hadza sunnah. Makanlah dalam talam nasi Arab ni, hadza sunnah. Saya kata la, hadza punnah. Makan bukan soal dalam talam. Kau makanlah dalam upih pinang, dalam daun pisang, dalam piring, dalam mangkuk. Soalnya adalah makan apa sampai begini mombong nasinya, cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut. Cari kambing, ya Allah gitu. Makan melampau. Udah hari ni makan pelik-pelik. Rumah Kenuri kita. Assalamualaikum Syekh. Lama tak nampak lah. Okey. Ya, makan ni kiri kanan kita makan. Okey. Hari ni pergi rumah Kenuri. Ini kita nak, ini kita nak, ini kita nak, ini kita nak. Semua kita nak. Last kali tuan rumah nampak banyak dekat dalam tong sampah. Semua kita nak. Hari ni kita pergi makan, share out, bersepah-sepah atas meja. Bawa mak bapak, dia pun tak lalu makan. Macam-macam. Hari ni kita pergi makan kedai steamboat. Udahlah awak bayar, lepas tu kena masak sendiri pula tu. Baik buat dekat rumah. Contoh, melampau hari ni. Maka kalau ikut sunnah Nabi, simple saja. Sebab tu manusia, seandainya dia mengambil keperluan dalam hidupnya, ya, itu hak dia. Tapi manusia kenapa rasa tak cukup dalam dunia ni? Kerana dia cuba mengambil kemahuan dan juga keinginan yang kalau based on our hawa nafsu, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Boleh rujuk dalam surah Yusuf, surah 12, ya, pada ayat 53. Kita akan jumpa macam-macam dalam Al-Quran dan dalam hadis. So, 3 benda yang apabila manusia menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal dengan lafaz bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka pertama, Allah kekalkan hidayah dan petunjuk padanya. Kedua, Allah percukupkan apa yang dia rasa kurang. Dan yang ketiga, Allah beri penjagaan di dalam kehidupannya. Dia tak payah risau. Ini kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah fayaqulu lahu syaitanun akhar. Lalu ada di antara syaitan bercakap dengan syaitan yang lain. Apa katanya? Kaifa laka birajilin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana wahai syaitan kau nak goda dia, nak rosakkan dia, sedangkan lelaki ni dia beroleh petunjuk, dia beroleh kecukupan, dan dia beroleh perlindungan, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Komplit. Hadis jelas, ya, sahih, riwayat daripada Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud juga kita jumpa inilah kedudukannya. Maka
Sebab itu bila tanya tajuk, saya kata mulakan kehidupan yang tu. Hari esok insya-Allah kita sambut merdeka ke besok. 31 hari bulan. Ya, besok saya pun ada forum lah itu gini dan sebagainya. Dan dalam memulakan kehidupan, jangan buat benda lain melainkan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Kita, masalah manusia adalah manusia dia suka cari Allah ketika dia rasa dia perlu Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah orang Melayu bercakap tentang rezeki contohnya. Dia memandang solat duha itu, bila buat solat duha, Allah akan lapangkan rezeki dia. Dalam solat duha, subuh pun tak solat. Solat raya ni penuh manusia sampai ke jalan. Tapi subuh tak bangun. Ada juga manusia tu. Ya. Nabi buat solat duha 8 rakaat. Berpandukan kepada hadis yang sahih. Kalau yang 12 rakaat itu ada perbincangan tentang hadisnya, itu dhaif. Nabi buat 8. Kita tiba-tiba 28 rakaat. Rajinnya. Kenapa tu? Duit tak ada sangat lah tu. Sebab kita solat duha, mikir ke rezeki. Rezeki apa yang kita nampak? Reta benda je yang kita nampak. Sedangkan Nabi ajar pada kita keluar daripada rumah, contohnya esok pagi, kita nak keluar daripada rumah, nak datang ke surau An-Naim, maka langkah dengan kaki kanan, buka pintu, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Udah, selesai. Habis. Itu je. Nabi tak suruh kita banyak-banyak buat. Nabi tak suruh. Kalau tuan-tuan betul-betul selidiki hadis Nabi, Nabi tak bagi kita doa-doa yang panjang-panjang. Sebab apa? Sebab inilah gambarannya. Gambaran kita di akhir zaman ini, kita sibuk daripada pagi, bergaduh di atas jalan raya dengan jam lah, dengan itu gini, macam-macam. Sibuk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bagi amalan kita sangat-sangat mudah. Nak tidur, bismikallahumma ahya wa amun. Tu pun tidur dah 75 tahun, doa tidur tak hafal-hafal. Contoh. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 80 tahun dah bangun tidur, tak hafal-hafal doa. Nabi bukan suruh baca ayat kursi. Nabi tak suruh pun baca benda-benda yang panjang-panjang, tak ada. Doa Nabi lagi pendek. Doa imam-imam kita panjang-panjang, ya, sebab dia nak minta banyak untuk makmum-makmum dia. Nabi yang kalau ajar ni baca seorang-seorang, orang awam macam kita ni. Tuan-tuan buka dalam hadis yang sahih, dalam cerita, apakah doa yang dibaca paling banyak oleh Nabi dalam hidup dia? Paling banyak oleh Nabi dalam hidup dia. 2. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Riwayat Imam Al-Bukhari. Itu je. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Okay? Ya Allah, ya Tuhan yang menguasai atau mampu menguasai, membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati itu atas agama. Dah, selesai. Apa lagi doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup dia? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita jadi makmum, kalau Tok Imam baca doa tu, kita kata Tok Imam ni cerai. Tak banyak ngapal Tok Imam ni. Kalau Tok Imam baca doa tu, kita nampak macam tak ada Sedangkan doa itulah yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang aja. Dalam Islam, dia punya ajaran dia terlalu simple. Kalau kita mengambil pedoman dengan berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selesai. Okey? Baik. Kita ulang balik sebelum kita bagi pencerahan terusnya. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an,
cerita tentang Nabi SAW pernah bersabda bahawa barang siapa yang mau keluar dari rumahnya atau mau memulakan kehidupannya, berniagakah, musafirkah, apakah, tapi dia memulakan seluruh urusannya itu dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka jaminan yang Nabi bagi adalah yang pertama, diberi padanya petunjuk, pedoman dalam hidupnya, dia tidak akan sesat di atas agamanya. Kedua, diberi padanya kecukupan. Apa maksud kecukupan? Kadar keperluan mengikut kebijaksanaan Allah Ta'ala kepadanya, dan insya Allah dia akan diberi rasa qanaah, cukup dengan apa yang ada. Ketiga, dia diberi penjagaan. Sama ada penjagaan ini penjagaan berdasarkan zahir, jauh daripada musibah, jauh daripada balak bencana dan sebagainya. Itu ketiga. Dan yang keempat, yang belum kita masuk, yang hadis tadi, ya, di setan ni, di antara teman-teman syaitan ni, mereka berkata, mana mungkin kamu ingin mengalahkan mereka atau menggodakan mereka yang sudah dijaga oleh Allah, yang sudah diberi petunjuk, yang sudah diberi kecukupan dan diberi penjagaan. Apa yang keempatnya? Yang keempatnya, setan tidak boleh menguasai dia pada hari itu. So kalau kita tengok bacaan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ada 4 jaminan daripada Nabi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, riwayat daripada Abu Daud. Baik, yang pertama, dia diberi pedoman, diberi petunjuk, dia tak sesat. Yang kedua, dia diberi kecukupan, insya-Allah bila Allah cukupkan dia, dia tak akan mengeluh. Yang ketiga, dia diberi penjagaan, perlindungan. Dan yang keempat, dia tu tidak mampu dijangkaui oleh syaitan. Syaitan tak boleh menguasai dia. Hanya dengan lafaz pendek sedemikian. Maka berpandukan kepada hadis ini, maka eloklah kita ni mula dulu, kalau nak mula dalam hidup, mula yang mudah-mudah saja. Yasin panjang 83 ayat. Surah Al-Kahfi pun panjang 110 ayat. Jadi mula yang tu dululah, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kepada kita kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rujuk dalam hadis, saya tak pasti orang perempuan sebelah sana tadi, kan sebelah belakang tu kan. Okey. Orang perempuan ni dia cukup takut dengan jin, cukup takut. Dengan hantu cukup takut. Dia tak tahu jin pun takut dengan dia. Ya. Cukup takut. Saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus daripada Darussalam. Macam-macam kita belajar yang sahih berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Dan orang perempuan selalu kata, "Ustaz, minta tolong Ustaz. Datang rumah boleh? Buat apa? Tolong tengokkan rumah saya asyik keras saja semenjak dua menjak ni. Rumah keras Ustaz. Saya pergi tengok, keras betul. Buat pakai batu bata." Ya, sungguh. Dia bukan boleh layan benda-benda macam ni. Dia merapu. Tak apalah Ustaz kalau sibuk sekali pun. Datang sekali tolong buat pagar pun jadi Ustaz. Saya bukan kontraktor. Nak buat pagar macam mana? Kau cari kontraktor lah. Percaya benda pelik-pelik. Maka kaedah yang Nabi ajar, tak perlu panggil Ustaz datang rumah. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, boleh rujuk di dalam tafsir sahih, tafsir Ibnu Kathir, dalam bab bagaimana Ibnu Kathir menafsir ayat daripada surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu dia akan jumpalah hadis tu. Nabi kata, kalaulah siapa-siapa yang membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, atau untuk keluarganya, atau untuk dirinya, surah Al-Baqarah, maka Allah akan keluarkan seluruh kejahatan, dan Allah akan benteng kejahatan yang luar tak boleh masuk,
dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Al-Baqarah baca. Jangan baca Al-Baqarah, Al-Baqarah gitu je. Itu kan. Surah ayat apa? Ayat apa? Tak, bukan ayat. Surah 1 sehingga 286. Ambil lah, tak kisahlah. Kalau awak dapat satu hari tu 3 jam, selesai. Alhamdulillah. Itu cantik. Kalau tak dapat, ambil lah 3-4 muka surat. Nanti petang sambung, besok lusa sambung, sambung lagi. Cukup. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 286. Surah paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Okey, itu surah Al-Baqarah. Jadi tak perlu kita panggil bomo nang butinang kui buti kui. Tak perlu. Kita tak perlu panggil ustaz datang. Kenapa? Ustaz tu sendiri di rumah dia pun dia tak baca. Habis dia baca kenapa? Sebab awak bagi sumbangan dengan dia. Ustaz tolong baca ustaz. Ni surah Al-Baqarah. Ada 286 ni, RM2,860. Itu je. Tak perlu panggil pelajar tahfiz baca. Kenapa? Sebab rumah tu bukan rumah pelajar tahfiz. Rumah tu awak yang punya. So awak yang baca. Kalau kita nak selamat, kenapa susah sangat kita nak beramal? Akhirnya, bila manusia tak baca, maka agama ditunggang. Agama ditunggangi sekarang. Nah itulah. Panggil begitu, panggil. Saya ada sekolah tahfiz, jadi adalah ramai yang jemput. Oi, macam-macam jemput. Kita tak adalah masalah jemput tu, bagus, ada masalah. Tapi itulah, yang jemput tu tokek sate. Kita ni surah Al-Kahfi dengan Yasin dia bacanya. Al-Kahfi dengan Yasin. Yang jemput tokek sate. Balik-balik kita tanya anak-anak makan apa jamuan? Bihun. Tokek sate bagi bihun je. Bihun pula tu fish cake, fish ball pun tak ada. Tercekik-cekik anak-anak. Kalau kita sendiri berkira al-bakhilun wal qadukutun, maka begitulah juga susahnya rezeki yang masuk pada kita. Nah, ya, sebab itu pada hari ini kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan lafaz tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Azan ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا وبعث المقام المحمود الذي وعده. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tadi tu, kita bagi tahu dah keseluruhan ya apa yang kita dapat daripada hadis ni. Petunjuk dia sangat mudah, amalan dia sangat mudah. Mau tak mau aja kita nak beramal ataupun tidak. Ini offer dan tawaran Allah. Tuan-tuan kalau perasan, perempuan kalau perasan, kalau kita fikir tentang tawaran yang Allah bagi, terlalu besar lah. Terlalu besar. Kita bangun tidur je. Bangun tidurlah kata kita ambil wuduk pertama di dalam kehidupan kita. Bangun-bangun tu ambil wuduk. Dan kalau baca dalam hadis, Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan buka 8 pintu syurga kepada kita. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Berapa ramai manusia yang meninggalkan doa tersebut dan berapa kerat manusia yang teringin menerima tawaran dan offer daripada Allah. Itu hadis Bukhari. Hadis Tirmizi, Nabi doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dua. Ya, wa ja'alni min ibadika salihin, itu khilaf yang kata hadis itu dhaif sebenarnya. Yang ada dua, itu riwayat Imam Tirmizi. Maka kalau kita tengok dari offer ni cukup besar. Cukup besar. Tapi manusia tak berebut untuk ambil dia. Manusia tak berebut. Hanya baca doa je. Ambil wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Manusia tak nak juga. Datang masjid, langkah kaki kanan ditingkatkan iman, langkah kaki kiri diampunkan dosa. Manusia tak nak juga. Masuk dalam masjid, kemudian dengar azan subuh, solat sunat subuh. Nabi kata raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tu pun manusia tak nak. Solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Tu pun manusia tak nak buat. Meninggalkan tawaran Allah sampai tak rasa rugi langsung. Oh, ini cukup kita takut. Sedangkan kita nyambut ni merdeka demi merdeka, demi merdeka, demi merdeka. Rupanya kita belum merdeka. Diri kita belum merdeka daripada hasutan dan godaan syaitan, belum merdeka daripada kawalan hawa nafsu, tamak haloba dan sebagainya, belum merdeka daripada rasa cinta dunia yang melampaui batas sehingga menggagalkan kita untuk menerima tawaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat dia, sangat-sangat banyak, tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia dia bongkak dan takabur dengan tawaran Allah. Tapi kalau giant bagi tawaran, ramai juga manusia yang beratur. Ramai. Itu tawaran. Sebab tu manusia ni dia sombong. Pagi tadi saya mengajar fiqh musafir di Masjid Al-Ikhlas, seksyen 13 Shah Alam. Itu pengajian bulanan fiqh musafir, kitab tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia cerita tentang solat jamak dan qasar yang hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia kata, "Ustaz, nak buat apa?
Nak jamak dengan kasar ni nak buat apa? Kalau awak boleh berhenti makan mi rebus ramli di Ipoh, kalau awak boleh berhenti makan nasi bambu di Sungai Kelah contohnya, awak boleh pergi Pulau Pinang mi udang Sungai Dua contohnya. Kalau itu semua awak boleh berhenti, takkanlah solat 4 rakaat tak boleh. Buat apa jamak dan kasar? Cuba tengok. Bila manusia bercakap di luar daripada kemampuan ilmunya, maka dia bercakap berpandukan hawa nafsu. Sedangkan jamak dan kasar adalah hadiah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saidina Umar ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Umar, iyalah kalau kita perang dulu, iyalah bolehlah solat kasar. Tapi sekarang ni dah aman." "Aku dulu macam kamu," kata Umar. "Aku dulu macam kamu tertanya-tanya, boleh ke?" Maka sesungguhnya Nabi kata itu sedekah daripada Allah atau hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu kita nak tengok ketepatan di dalam penyampaian ilmu. Jangan tengok siapa yang nak bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Itu penting. Ada orang yang bercakap tu pakai seluar jin aja, pakai kemeja baju bola aja, tapi dia bercakap berpandukan Quran dan As-Sunnah. Maka berimanlah dengan apa yang dia bagi tahu. Ada orang datang pakai jubah, pakai serban besar-besar, tapi dia bercakap tidak berpandukan kepada sunnah Nabi. Maka kita tak boleh terima. Tak boleh terima. Kalau nak bangga dengan jubah kita ni, Abu Jahal pun pakai jubah. Ya, tak payahlah bangga sangat. Maka tapi kalau kita pakai tu kerana ingin memenuhi sunnah Nabi untuk bawa diri kita elok, alhamdulillah. Tapi itulah, pakai jubah, gudang garam ada dalam poket, tu tak kena ke? Bukan dekat dalam poket jubah air gudang garam, masuk bawa ke masjid pula tu, lagi teruk. Lagi teruk. Saya selalu tegur tuan-tuan, kita pergi pejabat kesihatan tak boleh merokok, kita tak pergi Giant tak boleh merokok, tapi heran, pergi masjid boleh merokok pula tu. Ya. Lepas tu yang merokok tu AJK pula tu. Betul ke? Iya sungguh. Saya berjalan satu Malaysia tuan-tuan. Kenapa? Kita sayang AJK ni. Sebab kita jaga rumah kita pun dapat pahala. Tambah jaga rumah Allah. Awak dipilih oleh Allah untuk jaga rumah Allah. Besarnya pahala. Besar pahalanya. Tapi buatlah bagi betul-betul. Ini dia yang awal. Tepi pintu masjid dia, perap gudang garam. Meletup-letup baju Melayu dia. Ini benda yang harus fikir sejenak aja. InsyaAllah kita akan dapat. Kenapa? Kita tak nak. Kita ada casing yang baik. Ya, kita pakai handphone, casing kita cantik, tapi baki ni tinggal 2 gig setengah aja. Start tak hidup, goncang baru hidup. Ada setengah casing tak ada, biasa-biasa je, tapi ilmunya Allahu Akbar. Yang tu yang kita seharusnya faham. Baik. Dalam bab tawakal, Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Dia menyatakan bahawa hakikat tawakal itu adalah benarkan sandaran hati kita kepada Allah dalam meraih kebaikan maupun menolak mudarat. Kita letak usaha kita itu dikaitkan dengan Allah, sama ada usaha untuk ambil kebaikan hanya Allah yang boleh bagi, ataupun keburukan, untuk elak keburukan hanya Allah saja yang boleh elak. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah nak bagi pada dia petunjuk, tak ada siapa pun boleh larang dan halang. Siapa-siapa yang tak nak bagi dia petunjuk, maka tak ada siapa boleh tolong. Yang tu hakikat. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama kata Ibnu Rajab, tawakal itu sandaran hati kepada Allah. Di dalam mencari kemanfaatan, izin Allah. Di dalam menolak kemudaratan, izin Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua urusan kepada Allah, yakni pengukuhan iman bahawa yang memberi adalah Allah, yang menghalang adalah Allah, yang memudarat dan juga yang memanfaatkan, melainkan berada dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah, selesai. Tak payah risau sangat.
Kita tak payah risau. Ada orang perempuan, habis-habis SPM saja, orang masuk Minang. Habis-habis SPM je, result pun tak keluar lagi. Orang dah masuk Minang. Keluar-keluar result, fail pula tu. Fail pula tu. Kan? Tapi rezeki dia ada ke tidak? Dia tak pernah kerja. Dia tak pernah kerja. Dia habis-habis SPM tu, terus orang Minang dan kemudian menikah. Alhamdulillah, dapat menikah dengan suami dia. Itu suami dia kerja. Lama, suami pula dapat anugerah perniagaan begitu, begini. Sampailah suami dia mati. Dia boleh makan ke tidak? Boleh. Dia boleh pakai dan sebagainya. Yang paling dahsyat, suami yang penat kerja tu mati dulu pada dia. Tu kan. Lepas suami dia mati, dia masih lagi ada harta untuk makan daripada peninggalan suami dia. Maka rezeki itu adalah hak milik Allah secara mutlak. Tapi sandaran kita itu meletakkan hati dalam beberapa kalimah. Kata ulama masa kini untuk kita faham tentang tawakal, bukan maksud tawakal itu menyerah bulat-bulat tanpa ada usaha. Bukan. Tawakal itu dimulakan dengan kalimah duit. Mulakan dengan doa. Doa. You, usaha. Tak boleh tinggal. I, istiqamah. Istiqamah sungguh. Doa, usaha berpanjangan. I, istiqamah. T, baru tawakal kepada Allah. So, konsep tawakal bermula dengan doa. Mula nak berniaga. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tamin bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Baca doa dulu. Ya Allah, tolong mudahkan, jangan kau sukarkan ya Allah. Macam tu. Okay, nak buka kedai ni doa. Yang kedua usaha, masak bagi sedap. Ini jual nasi lemak, buka tong nasi, dah tak ada lemak. Nasi lemak, udah macam nasi putih. Letak hidung dalam tong tu pun tak bau lemak dah sekarang. Sekarang jual nasi lemak, dulu sambalnya sambal ikan bilis. Paling tidak sambalnya dengan bawang. Sekarang betul-betul cili. Lepas makan, tandas berulang. Iya. Cukup. Kita kehilangan semua itu. Maka sebab itu, kita pergi kepada usaha. Usaha buat bagi baik. Ada orang tanya kita, Ustaz buat perubatan Islam. Saya kata tak ada, saya belajar sikit-sikit je. Ustaz boleh ke tidak? Apa yang bolehnya? Tolong datang gerai saya. Gerai saya buka Ustaz, tapi orang tak nampak. Gerai saya buka, orang tak nampak. Kau tak buka lampu kot. Iya sungguh. Apalah susah benar. Kita pun pergilah gerai dia. Memanglah, signboard tak ada, banner tak ada, banting tak ada. Kita pun tak tahu dia jual apa. Memanglah, tak nampak sungguh lah. Cuba buat lampu liklap ke macam peniaga-peniaga Thailand yang datang ke sini tu kan. Dari jauh kita dah nampak, tom yam. Kan? Ini tak, kita pergi niaga apa? Tanya pula ini, tak habis. Ini tak ada. Ini habis. Jadi kaedah manusia itu adalah dia harus doa dulu dan doa dulu. Kemudian usaha apa yang patut. Dan kedua-duanya istiqamah, buat berpanjangan. Ada orang berdoa semalam, tiba-tiba hari ini Allah makbulkan doamu. Itu tanda Allah sayang padamu. Semalam doa, hari ini bagi. Allah bagi dah. Ada orang berdoa 20 tahun yang lalu, hari ini baru Allah makbulkan doamu. Itu tanda Allah menguji kesabaran dan keimananmu. Dia nak tengok. Ada orang berdoa dari muda sampai tua, dari kecil sampai besar, dari mula kerja sampai pencen, dari hidup dah ada tanda nak mati, tak dapat juga. Bukan tak dapat. Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada doa yang kita nak. Mungkin kita minta 1 juta 2 di atas muka bumi Allah. Allah kata hang sabak sat saja. Hang sabak sat saja, lepas mati aku bagi syurga 17 tingkat. Maksudnya Allah merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita nak.
Maka sebab itu kita berdoa, kita usaha istiqamah berpanjangan dan itulah namanya tawakal. Kalau Allah bagi, itu yang terbaik bagimu. Kalau Allah tak bagi, itu juga yang terbaik bagimu. Ada seorang sahabat tanya, dia kata, "Ustaz, nak tanya sikit. Saya ni tengok bos saya gaji 22,000 Ustaz sebulan. Ui, seronok betul. Saya ni dah gaji, daripada awal kerja hari tu gaji 2,000 je. Macam mana kita nak fikir tentang keadilannya Allah Ta'ala?" Saya kata adil lah tu. 22,000 dia dapat, masjid dia tak pernah tinggal. Awak 2,000 dapat pun tak datang-datang masjid. Besok kalau awak dapat 20,000 lagi tak datang. Ha tu. Kenapa awak miskin? Dalam miskin ni minta maaf lah cakap. Dalam miskin tu pun dia lupa nak berdoa pada Allah. Kalau kaya, habis. Habis. Ya. Ini masalah. Ya, kadang-kadang bila kita buat bantuan kepada fakir miskin, pergi bantuan ke rumah-rumah fakir miskin, adakah perlu rumah orang miskin itu bersifat kotor gitu? Kan? Adakah perlu? Tak kot. Awak ada air untuk cuci. Kan? Adakah perlu orang miskin tu bangun pukul 9 pagi tak bangun lagi? Kan ya? Dan kita bagi tahu dah ni. Minggu depan hari Khamis kami akan datang pukul 8.30. Kita 8.45 sampai, lewat 15 minit. Rupanya tak bangun tidur lagi. Jadi kalau kita sendiri pun tak nak, maka Allah pun tak bagi pada kita. Itu. Jadi kita balik kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, nak menunjukkan bahawa tawakal tu bukan saja-saja begitu, tak. Tak ada saya tinggalkan gitu je, tak. Nabi sebut unta tak boleh lepas gitu je. Ikat unta tu, ikat kuda tu. Barulah tawakal. Ini tak dilepaskan, tak ada harapan lah. Ni kita yang solat ni kan, pernah beberapa kali kejadian di masjid-masjid. Saya pergi satu Malaysia ni, orang kerja ofis. Orang kerja ofis datang masjid solat Jumaat. Bandel kereta, remote kereta letak, masa solat tu dia letak depan. Beg duit susah sikit nak solat, dia angkat letak depan. Handphone letak depan. Dia sujud khusyuk, orang belakang sujud tapi ulur tangan kat tengah. Kan bila pakai seluar dia jadi V macam tu. Kan ya? Orang belakang sujud tarik begitu. Lepas tu bukan hanya beg duit hilang, remote kereta ada, kereta-kereta sekali hilang. Ada begitu. Oi, macam-macam. Sebab tu kita hati-hatilah. Kat mana je lah. Ya, hati-hati supaya kita dapat jaga lebih kurang apa yang kita ada tu. Okey? Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa sesungguhnya tawakal itu bukan hanya menyerah tanpa doa, tanpa usaha, bukan. Ya, menyerah itu adalah bersama dengan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak buka perniagaan. Ya Allah, tolong rahmati dan berkati perjuangan aku ini. Tak payah baca dalam Al-Lughatul Arabiyah. Kalau awak faham Al-Lughatul Malayuiyah, udah, pakai je Jawa pun tak apa. Tak payah susah-susah. Ya, tak payah susah-susah. Minta aja. Tapi kalau dapat lafaz macam lafaznya Nabi itu lebih utama. Lebih utama macam tu. Ya, maka itu yang kita nak bagi faham. Kalau kita tengok hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi SAW pernah sebut, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan taruhu bitanan." Seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kamu rezeki sebagaimana burung dapat rezeki. Burung mana ada majikan? Tak ada pun. Kita alhamdulillah ada surat segala macam. Burung dapat rezeki. Burung tersebut keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar, kembali pada waktu petang dalam keadaan yang kenyang, bawa ration untuk anak-anak dia lagi. Kan ya? Jadi kita ni macam mana? Begitulah keadaan manusia. Apa keadaan manusia? Dia perlu berusaha. Sebab burung tu tak tunggu dekat rumah, bukan.
Oh Ustaz, saya datang masjid Ustaz, saya solat duha 20 rakaat di masjid. Salah. Apa salah? Sebab Nabi tak ada dalam laporan hadis solat duha di masjid, tak ada. Solat duha ni Nabi berjalan ketika meniaga, ketika berusaha. Singgah di rumah Ummu Hani, singgah sana buat solat sunat duha. Yang bab rezeki tu lah. Bukan maksud kita tunggu di masjid buat solat sunat duha di masjid, tak. Kalau kita orang lelaki yang pencen, tak ada urusan awal, sunnah dia lepas solat subuh, zikirlah semua tu sebagainya, dan jangan balik sehingga tibanya waktu syuruk. Nabi hanya akan bergerak keluar daripada masjid apabila masuknya waktu syuruk. Itu bagus. Itu dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik, kemudian pergilah buat urusan. Buat urusan apa sahaja. Tuan-tuan kalau baca dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Hadis sahih. Nabi kata manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Nabi tak kata orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang baca Quran 30 juzuk 3 hari. Kan ya, solat duha 28 rakaat, zikrullah 30,000 kali waktu pagi. Dok. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah paling banyak manfaat dia kepada orang lain. Dan dalam hadis tu yang panjang, Nabi kata amalan yang paling baik di sisi Allah adalah memberi kebahagiaan dan membuat manusia rasa gembira. Tu. Sehinggalah kata Nabi dalam penghujung hadis tu, aku lebih suka keluar menguruskan hal manusia. Kan? Lebih suka hal manusia aku uruskan, yakni memberi bantuan. Lebih baik pahalanya daripada kamu qiyam di masjid aku. Di Masjid Nabawi selama syahran, 1 bulan. Itu hadis sahih. Kan? Jadi pada hakikatnya tuan-tuan, bukanlah soal amalan itu soal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah hasil daripada amalan itu membuatkan kita itu menjadi orang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain, atau kita ni jadi mudarat kepada orang lain? Asal nampak muka kita saja dia jadi tak tentu hala. Parking kereta tak betul, menyengit orang nak corner tak boleh, bubuh motosikal tempat orang wuduk katakan, macam-macam lah jadinya. Guna tandas tapi tak reti nak flash. Jadi manusia yang tak ada bagi manfaat, malah dia bagi mudarat. Sedangkan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaat. Nah, jadi macam mana gayanya? Maka mudah saja kita usahalah untuk dapat seperti mana datangnya seperti burung. Jadi tawakal tu dia di dalamnya ada usaha. Ya, di dalamnya ada usaha. Insya-Allah dalam usaha itu, kalau kita tengok dalam penerangan imam-imam besar, ya, imam-imam besar, maka mereka mengatakan tawakal itu sebenarnya bukanlah bermalas-malasan. Bermalas-malasan tak apa, Allah kan ada. Duduk je, nanti datanglah tu rezeki. Udah. Itu bahaya. Kerana Nabi tak ajar gitu. Malah kalau kita baca hadis, kita akan jumpa kan Nabi kata, seseorang yang keluar pergi ke hutan cari kayu, ikat, junjung di atas kepalanya pergi jual, itu lebih baik daripada minta pada orang lain. Itu kaedah dia. Ya, maka jom kita ambil pedoman, yakni berhubung dengan hadis pada malam ini, dan kita buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang pertama, jangan tangguh untuk memulakan kehidupan dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Break dan stop. Itu. Ini hadis daripada Anas bin Malik, hadis riwayat daripada Abu Daud, dan hadisnya sahih, yang Nabi kata barang siapa yang memulakan kehidupan itu, maka yang pertama Allah beri padanya petunjuk dan pedoman, dia tidak akan sesat. Allah akan berikan dia kecukupan, maka dia tidak pernah rasa kurang dalam hidupnya, walaupun hartanya dilihat macam sedikit, tapi dia rasa qanaah, dia rasa cukup dengan apa yang ada.
Dan Allah beri dia perlindungan dan pemeliharaan daripada musibah dan balak bencana. Dan yang keempat, setan tidak boleh mendekati dia kerana dia telah dijaga dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi. Yang lain-lain, tawakal itu ada kaitan dengan kalimah duit, di untuk doa, u usaha, ai istiqamah doa dan usaha berpanjangan, ti tawakkal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya yang last, tolong rajin banyak doa. Kalau kalimah doa tu, tolong banyak doa dan bacalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini dia bila dia bercakap, dia tak ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan silakan kalau ada. Minta maaf, ni kali pertama saya ada di sini. So setiap ceramah saya akan buka soalan lah kalau ada lah. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Ya, kenapa? Sebab saya risau ada pendengar yang kurang faham atau kurang bersetuju, maka dia boleh bercakap terus kepada orang yang bercakap. Jadi kita jangan simpan last sekali. Kemudian dia pergi tanya dengan ustaz lain. Itu kaedah salah. Ya, ustaz, saya dengar ustaz tu cakap macam ni. Kau tanyalah dia. Kau tanya saya kenapa? Itu ciri-ciri nak menembungkan ustaz dengan ustaz. Itu bahaya. Kan ya? Awak yang dengar, awak tanya siap-siap. Dia jadi masalah dia satu. Bila kita buka soalan, tak ada orang tanya. Bila ustaz dah balik, dia membuat pula majlis fatwa baru. Ada tak gitu? Soal ni ada 3. Soalan orang yang tanya pertama apa? Orang yang tak faham. Betul-betul tak faham. Alhamdulillah, ikhlas betul. Rupa-rupanya lepas dia tanya, bukan dia je tak faham, yang lain pun tak faham. Besar pahala dia dapat. Yang kedua, dia faham, tapi dia bukan ustaz. Bila dia cakap, orang tak nak dengar. Maka dia tanya ustaz tu bercakap, oi, betul lah apa yang orang tu cakap. Dan yang ketiga, dia nak test ustaz tu boleh jawab ke tidak. Kan? Yang nombor 3 jangan buat. Kan? Kami program Tanyalah Ustaz, tuan-tuan, TV3, TV9. Soalan bukan ni, soalan spontan. Soalan spontan. Jadi ustaz, dia orang kata, ustaz, macam mana ustaz boleh jawab semua ya? Dan kebiasaannya Tanyalah Ustaz ni soalan akan masuk beratus-ratus soalan, yang dipilih mungkin 20 soalan dalam tempoh 2 jam. Macam mana ustaz boleh jawab semua? Memanglah boleh jawab semua, sebab saya pilih soalan yang saya boleh jawab je. Ya. Ya, bagi tahu kat penerbit, penerbit tanya, bagi tahu, ustaz, yang ni boleh jawab, yang ni tak boleh, simpan. Yang ni boleh. Iya. Kita bukan komputer. Komputer pun hang. Okey. Wallahu a'lam. Insya-Allah sampai di sini dulu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Cuma mana-mana pergi saya war-warkan tentang tahfiz saya. Kalau tuan-tuan ada yang berhajat untuk bagi bantuan dan sedekah, tahfiz saya ada di Bukit Beruntung, Madrasah Raudhah Al-Ilmi. Lebih kurang umur tahfiz 10 tahun dah. Ada 45 pelajar, ada 13 orang staff. Yang 45 pelajar ni pelajar penuh. Yang ada yang datang mengaji dan balik ada 130 orang. Ya, yang pergi yang harian, yang pelajar penuh tu ada 45 orang. So kami belanja lebih kurang 50 hingga 60 ribu sebulan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa teringin nak bagi sumbangan, saya alu-alukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah.
Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.